Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kembali kita dalam Buletin Gadget Wiser minggu ini. Jadi kita mulakan dengan buletin pertama untuk minggu ini. TM Cyberjaya terbakar menyebabkan gangguan Unify TV seluruh negara. TM melalui akaun Twitternya baru-baru ini telah memaklumkan bahawa telah berlakunya satu kebakaran di bangunan TM di Cyberjaya yang menyebabkan berlakunya gangguan perkhidmatan Unify TV di seluruh negara. Menurut kenyataan TM, kebanyakan yang melibatkan alat UPS di sana memberi kesan pada sistem kuasa mereka lantas menjejaskan perkhidmatan Unify TV. Walau bagaimanapun, TM mengatakan perkhidmatan selain Unify TV masih kekal berfungsi seperti biasa tanpa gangguan. Namun begitu, TM Point Cyberjaya akan ditutup sementara dan pelanggan dinasihatkan untuk pergi ke TM Point Kajang untuk sebarang urusan. Untuk makluman semua, kerja-kerja baik pulih telah pun dilakukan dan perkhidmatan Unify TV telah pun kembali seperti sedia kala. Buletin gadget kedua untuk minggu ini adalah berkaitan dengan Apple berperang dengan Kesatuan Eropah. Ini berkaitan dengan aplikasi sideload yang berbahaya yang Apple nyatakan, tetapi mereka tidak tunduk dengan tekanan daripada pihak Kesatuan Eropah. Craig Federighi daripada Apple menegaskan bahawa side loading adalah rakan baik penjenayah cyber dan jika iPhone menyokongnya, maka ia akan menjadi lubuk emas untuk perisian hasad. Oleh itu, beliau membantah cadangan Kesatuan Eropah untuk memperkenalkan akta pasaran digital kerana jika ia dikuatkuasakan, Apple perlu membenarkan penggunanya memasang aplikasi dari luar App Store seperti mana yang boleh dilakukan oleh pengguna Android. Jadi, beliau tidak bersetuju dengan tindakan tersebut kerana ia adalah satu yang berbahaya. Tegasnya lagi, ketiadaan sideload telah membezakan keselamatan antara iOS dan Android yang mana menyaksikan 5 juta serangan sebulan terhadap sistem sumber terbuka tersebut. Oleh itu, beliau menegaskan bahawa Apple tidak akan tunduk kepada akta tersebut jika ia dikuatkuasakan oleh Kesatuan Eropah. Buletin gadget yang ketiga adalah berkaitan dengan isu sekarang iaitu isu banjir. Malaysia akan perluaskan sistem amaran banjir di seluruh negara pada tahun ini. Seperti semua sedia maklum, Malaysia sedang berdepan dengan bencana banjir besar yang telah memudaratkan banyak pihak, merosakkan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Jadi, bagi membuat persediaan awal menghadapi banjir dengan lebih baik, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara akan memperkenalkan sistem amaran terbaru yang akan mula beroperasi pada tahun ini. Sistem tersebut akan memberikan amaran dengan membunyikan siren seawal 2 hari sebelum banjir berlaku jika terdapat ramalan bahawa banjir akan berlaku. Amaran ini juga akan dibunyikan seawal 7 hari sebelumnya. Walau bagaimanapun, buat masa ini, sistem ini hanya digunakan di Lembangan, Sungai di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Manakala untuk lembangan di Sungai Kelang dan Sungai Langat, ia masih dalam peringkat ujian. Menurut Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, sistem ini mempunyai ketepatan sehingga 95%. Selain itu juga, sejumlah 125 kamera kelita tertutup di seluruh negara akan mula beroperasi untuk memaparkan keadaan sebenar ketika banjir kepada umum. Diharapkan dengan kehadiran sistem ini, rakyat Malaysia akan dapat membuat persiapan yang lebih baik agar tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Buletin gadget yang keempat berkaitan dengan teknologi 5G yang dikatakan menjejaskan keselamatan penerbangan. Isu ini bukan berlaku di Malaysia, tapi isu ini berlaku berkaitan dengan penerbangan di Amerika Syarikat. Minggu lalu, Setiausaha Pengangkutan Amerika Syarikat dan Ketua Pentadbiran Penerbangan Persekutuan telah meminta AT&T, iaitu syarikat telekomunikasi di Amerika Syarikat, dan Verizon untuk menangguhkan rancangan pengenalan C-band 5G yang dijadualkan sepatutnya bermula pada 5 Januari ini. Ia berikutan atas kebimbangan keselamatan penerbangan di dalam negara tersebut. Isu 5G ini tidak berkaitan dengan sistem penerbangan di Malaysia. Ini kerana, untuk makluman semua, C-band 5G ini tidak digunakan di Malaysia. Memetik laporan yang diterbitkan oleh pihak Soya Cincau, SKMM menyatakan bahawa Malaysia menggunakan jalur C-band yang lebih rendah antara 3.4 hingga 3.6 GHz. Oleh itu, masalah ini tidak timbul di sini dan negara lain termasuk Eropah dan Singapura. Isu keselamatan tentang penggunaan teknologi 5G di Amerika Syarikat adalah tiada kena mengena dengan isu 5G yang digunakan di dalam negara Malaysia.
Seterusnya, untuk buletin gadget yang kelima, iPhone 14 mungkin akan hadir dengan storan yang lebih rendah. Seperti biasa, pada setiap tahun Apple akan melancarkan model terbaru iPhone. Jadi pada tahun ini, iPhone 14 dijangka akan dilancarkan oleh Apple seperti biasa dalam bulan September. Dan dikhabarkan Apple akan melancarkan model iPhone 14 dengan storan serendah 64GB. Seperti semua sedia maklum, ketika ini model-model iPhone hanya ditawarkan dengan storan serendah 128GB sahaja. Jadi ini mungkin tindakan Apple untuk menawarkan model iPhone 14 pada harga yang lebih rendah kepada para penggunanya. Tapi apakah pendapat anda? 64GB untuk zaman sekarang cukup ke? Dan untuk yang terakhir, buletin gadget untuk minggu ini adalah berkaitan dengan penggunaan RFID. Ramai yang belum beralih ke RFID kerana kurangnya pencerahan. Seperti semua sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan bahawa penggunaan perkhidmatan Touch and Go akan ditamatkan pada penghujung tahun 2023 nanti. Jadi para pengguna telah diminta untuk beralih kepada perkhidmatan RFID. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ramai pengguna-pengguna jalan raya di Malaysia yang belum beralih daripada menggunakan pas Touch and Go kepada perkhidmatan RFID. Ini kerana mungkin masih ramai yang belum dapatkan pencerahan yang jelas tentang penggunaan dan manfaat kelebihan penggunaan RFID. Seperti semua sedia tahu, Touch and Go bukan saja digunakan untuk membayar tol, tetapi juga untuk pelbagai urusan jual beli di kedai runcit dan macam-macam lagi. Buat masa ini, Lebuh Raya Plus masih lagi mengekalkan lorong Touch and Go kerana memahami masih ramai lagi rakyat Malaysia yang menggunakan kemudahan tersebut. Setakat ini, RFID sudah mempunyai seramai 1.2 juta pengguna dan Kementerian Kerja Raya menyasarkan bilangan pengguna ini akan menjejah sehingga 60% pada penghujung tahun ini. Jadi para pengguna sekalian, adakah anda sudah bersedia untuk beralih daripada kad Touch and Go kepada RFID? Ini kerana sistem RFID masih belum ditawarkan di semua plaza-plaza tol di seluruh negara dan masih terdapat isu dengan sistem tersebut. Kadang-kadang kereta tersangkut kerana sistem RFID mereka tidak berfungsi. Jadi setakat ini sahajalah buletin gadget untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan bye.